Salam. Sekejap. Bank negara tak kacau ke nanti? Okey, untuk pengetahuan semua tentang bank negara, sebenarnya saya dah merujuk benda ni dengan pihak yang menguruskan saya punya yayasan, Yayasan Misi Rakyat. Untuk siapa yang tak tahu, kita ada Yayasan Misi Rakyat yang baru sahaja didaftarkan pada bulan Mei. Okey, kita dah ada yayasan. Lepas tu, jadi apa yang kita buat sekarang ni? Yayasan ni kita dibenarkan untuk crowdfunding. So crowdfunding yang kita buat pun mestilah memberi impak kepada sosial semula, kepada masyarakat lah, kepada rakyat. Jadi sebab tu saya bangunkan yayasan ni, sebenarnya datang idea ni, datang saranan ni daripada hampa semua juga. Okey, hampa semua yang mana mengecam ke apa ke, kata yang ni tak boleh, itu tak boleh, disebabkan hampalah saya buat benda ni. Hampalah yang menegur. Jadi saya, oh betul juga, okey, saya buat. Jadi pada bulan Mei hari tu kita dah buat kita punya yayasan. So kita dibenarkan. So saya pun dah tanya dengan apa yang buat saya punya yayasan ni. So dia kata boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi soal tentang bank negara tu sebab berkaitan dengan koin. Okey, betul tak? So nak tahu tak tentang koin? Kali ni saya nak cerita betul-betul tentang koin. Siapa nak tahu tentang koin? Komen nak tahu. Lagi saya akan cerita. Komen nak tahu tentang koin. Saya akan cerita detail. Bila hampa dengar betul-betul tentang koin ni, hampa akan faham. Oh, hampa dah salah faham selama ni. Hampa sangka koin tu macam tu. No, ada benda yang hampa tak tahu. Okey. Okey, kita cerita dulu tentang koin . Okey, boleh . Okey, pertama sekali, idea asal dia adalah misi farm semata-mata. Maknanya, kalau saya tak cerita tentang koin, kalau saya tak wujudkan tentang koin, tak ada masalah pun. Okey, semua orang akan menyumbang juga untuk projek misi farm. Semua orang faham tujuan dia adalah untuk kita kawal harga barang. Itu je tujuan dia. Tetapi, kenapa saya wujudkan misi coin? Saya buatkan benda ni supaya, okey, dengar betul-betul. Kenapa? Kita cakap dulu tentang misi farm. Okey, misi farm ni dia akan beroperasi begini. Jadi kita akan wujudkan hub dekat semua kawasan. So hub ni peranan dia apa? Hub ni dia macam dua lot kedai. So ada showroom, ada simpanan lah, tempat pengumpulan hasil ladang. Tapi hasil ladang yang terkumpul ni bukan kita just ambil stok, just letak tanpa tahu demand. No, kita ada demand siap-siap. So demand ni saya bina melalui food delivery. Peniaga-peniaga semua yang berada dalam food delivery misi ni, kita akan create mereka punya borang order untuk mereka order barang-barang apa semua yang kita akan letak dekat hub. So mereka order, so segala data demand kita ada. So apa yang kita akan letak dekat sini, hasil-hasil ladang ni adalah berdasarkan demand. So kita akan beli daripada ladang, letak dekat hub. So hub ni jual balik kepada peniaga-peniaga. So kita akan jual dengan harga yang terendah, yang termurah. Kalau hari ni harga dekat sana berbelas ringgit, kita jual dalam berapa ringgit sahaja di hub. So hampa tak suka ke kalau kita buat benda ni dalam kawasan masing-masing? Bayangkan lepas ni kita boleh kawal harga. Benda ni tak mustahil. Bangunkan hub, kita boleh buat benda ni. Data demand kita dah ada, data ladang kita dah ada, kita dah ada supplier yang ramai, beribu ladang sudah bersedia untuk supply. Kita ada semua segala demand, berpuluh ribu demand peniaga-peniaga yang kita kumpul selama 2 tahun yang lepas. Jadi data demand ada, data supplier ada, akan bertemulah di hub. So hub ni akan menguruskan jual beli supaya di sinilah kita kawal harga. Hari ni bila kita tengok harga barang naik, apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Kita just mampu komplain sahaja. So kalau kita nak mula buat sesuatu, kita kena miliki hub dalam kawasan masing-masing. Kita kena ada ni untuk kita sendiri yang supply barang-barang ni kepada semua. Okey, so faham kan? Kita beli daripada ladang, harga yang adil, harga yang sepatutnya petani, penternak, nelayan dapat harga yang sepatutnya. Kemudian kita akan jual dekat hub ni kepada rakyat harga yang sepatutnya. Kita yang tentukan harga mulai sekarang. So saya nak tanya semua, hampa rasa benda ni mustahil ke?
Susah sangat ke? No, tak susah. Okey. Benda ni sebagaimana hampa tengok T-Life, Speedmart, depa pun cawangan-cawangan yang buka merata-rata. Kalau depa boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Saya nak buat ni bukan sebab saya bukan orang bisnes, saya pun orang bisnes. Jadi saya tahu macam mana nak kembangkan benda ni, macam mana nak buatkan benda ni boleh berada dekat seluruh Malaysia. Jadi benda ni adalah benda yang boleh dicapai. Okey, so bila hampa tengok hub ni, so dekat hub ni, okey, yang ni saya detailkan sikit sebab ramai pakar kewangan yang komen tentang saya tak fikir habis ni, tentang kos, tentang itu, tentang ini. Saya suka matematik. Sebab tu hanya matematik je yang saya A SPM. Okey, saya suka matematik. Saya suka main chess sebab benda ni kena calculate jauh. Jadi kalau hampa nak tahu, kita susun kos begini. Okey, contohlah kita beli dekat ladang. Okey, kita beli bertan, akan diagihkan tan hasil ladang ni kepada hub-hub yang berkaitan, yang berdekatan. Okey, bila kita beli, okey, contohlah kita beli sekilo RM5. Okey, contohlah benda tu kita beli sekilo RM5. Kita akan jual dekat hub kita ni kepada peniaga apa semua. Contoh, kita naik RM2 je. So, jual RM7. Contoh, ini kiraan kasar sahaja. Ini bagi contoh. Beli RM5 dekat ladang, naikkan RM2, so jual RM7 kepada rakyat. Kita jual harga RM7 ni akan berbeza jauh dengan pasaran, yang mana kalau harga pasaran beli dekat ladang RM5 tapi harga jual sampai RM13 ke atas. Okey, betul tak benda ni? Tapi dekat hub kita, kita akan naik sikit. Okey, kenapa naikkan RM2 contoh? Kenapa kena ada untung tu? Kena ada untung supaya boleh support cost maintenance. Okey, kena ada untung untuk support cost maintenance, pekerja yang akan uruskan hub, kemudian dia punya korum punya maintenance, lepas tu bil-bil sewa, kita kena ambil lebih sikit untuk tanggung yang ni sahaja. Bukan kita nak kita bukan nak jadi kapitalis. Kita buat benda ni bukan nak untung. Okey, malah saya takkan ambil 1 sen pun daripada benda ni. Saya dekat sini hanyalah pengurus yang menguruskan, yang tolong aturkan benda ni bagi jadi. Saya cerita kenapa saya program benda ni seorang-seorang. Kenapa tak ramai? Kenapa tak ada tim yang programkan benda ni? Saya cerita. Ingatkan saya cerita. Sebab ramai programmer yang sedang attack saya juga. Sebab kononnya saya macam-macam. Saya cerita. Jadi, bila kita wujudkan ada keuntungan untuk jaga maintenance, kos apa semua ni, so percayalah mesti akan ada duit lebih. Dan saya cukup tak suka pegang duit lebih. Jadi akan ada duit lebih ni yang mana saya akan pulangkan balik kepada rakyat. Itulah the idea di mana saya wujudkan coin. Coin tu sebenarnya dia bukan mata wang. Coin tu sebenarnya adalah hang punya share. Macam hang memiliki saham. Seolah-olah hang memiliki saham Misi Farm. Sebab ini hampa punya, rakyat punya, bukan saya punya. Saya tolong buat sahaja. Saya ni tolong satukan orang ramai, tolong pastikan hampa semua boleh bekerjasama, tolong pastikan ekosistem terwujud, tolong pastikan wujudnya transparansi, amanah dan sebagainya. Saya cuma tolong buat yang tu sahaja. Saya bukan buat benda ni sebab saya nak kaut keuntungan, no. Kalau saya nak untung, lebih baik saya kutip duit 9 juta untuk baby-baby tu, saya ambil lah 30%. Kan senang je kaya, betul tak? Ramai cakap, oh senang lah buat kerja donation ni, ambil duit 30% je. Tapi saya tak buat. Kalau saya nak duit, dah lama saya buat. Okey, saya diajar tauhid untuk terkelam mata dengan duit ke? Hampa kena mengenal diri kalau hampa nak komen tentang benda tu. Kenal diri dulu baru hampa mula pandang duit ni tak ada apa pun. Kita duk mengejar sangat duit, sebenarnya duit tu tak ada apa pun. Kalau hang pandai susun, kalau hang pandai atur, duit tu tak ada apa. Okey? Ada benda lebih penting daripada duit. Okey.
dengar benda ni betul-betul. Jadi tadi saya cakap apa? Bila ada jual beli daripada ladang sehingga ke end user, akan ada duit baki lebih. Dan duit baki lebih ni saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Okey, apa dia? Duit rolling modal. Okey, bila kita beli daripada ladang, ini duit modal. Kita beli dan kita jual. Okey, ni duit modal. So duit modal kita simpan balik. Okey, macam tadi saya cakap contoh, RM5 kita beli dekat ladang, RM7 kita jual kepada end user. Okey, contoh. So dekat sini RM5 kita simpan untuk modal. So baki RM2 tadi profit kan? Ini profit kasar, untung kasar, bukan untung besar, untung kasar. Okey, apa kita kena buat dengan RM2 ni? RM2 ni akan dipecahkan pula untuk operasi. Okey, untuk kos operasi, kemudian untuk expanding, kita nak kembangkan lagi. Nanti hub perlukan sesuatu, contoh digital screen, contoh kena upgrade sikit. Ini duit expanding. Okey, tadi duit modal, duit expanding, dan last sekali baki. Ini yang kita simpan sebagai reserve ringgit, saving lah, reserve ringgit. So semua duit ni akan diuruskan di dalam akaun yayasan, dan semua ni akan diaudit. Hampa semua tak perlu bimbang, sebab saya akan pastikan benda ni disahkan oleh auditor. Auditor akan buat kerja. Nanti hampa boleh tengok segala detail. Okey, hampa nak tengok kan? Dan saya suka bila hampa push, memang kita patut buat. Memang kita patut buat macam tu, sebab sasaran saya dekat sini bukan duit, bukan apa sahaja, politik ke kuasa ke. Saya nak pastikan hampa semua yang selama ni bersuara, komen sana sini, komplain harga barang itu tak betul, ni tak betul, saya nak pastikan hampa semua bersatu untuk selesaikan masalah yang hampa kata macam-macam tu. Apa salahnya buat sendirilah. Okey, yang kita dok komen harga barang ke, buat sendiri. Yang apa komen tentang jalan berlubang, buat sendiri. Yang apa komen tentang apa sahaja dekat luar sana, buat sendiri. Lama-lama orang yang sepatutnya bertanggungjawab akan mula belajar apa yang kita, apa peranan rakyat, apa peranan depa. Depa akan mula sesuaikan balik dengan kebijakan rakyat. Barulah kita akan ada pemimpin-pemimpin yang bijak. Selama ni kita ni just follow je, follow belakang. Tak boleh. Kita jangan dah harap siapa-siapa. Depa akan buat kerja depa, kita kena buat kerja kita juga. Okey, faham? Okey, jadi tadi saya cakap apa? Akan ada duit lebih yang mana saya simpankan sebagai reserve ringgit. Reserve ni lah saya nak pulangkan kepada rakyat. So saya nak tanya hampa semua, salah ke kalau saya nak bagi balik duit ni kepada rakyat? Saya simpan, salah. Saya nak bagi pun salah. Jadi mana satu ni? Okey, tolong Ustaz komen. Salah tak saya nak pulangkan duit baki profit yang akan berlaku ni? Sebab profit ni bukan sikit tau nanti. Kita bercakap tentang hub seluruh Malaysia. Akan ada beribu hub. Setiap hari jualan akan berlaku dan lebihan profit ni berjuta. Jadi salah ke kalau saya pulangkan balik kepada hampa semua? Salah ke benda ni? Tolong Ustaz bagi tahu saya. Sebab saya sentiasa melihat jauh ke depan. Saya bukan melihat apa yang saya buat hari ini, apa yang akan berlaku hari ini. Saya lihat jauh ke depan nanti. Bila benda ni berjalan, saya tak nak ada duit lebih tersimpan macam ni sahaja. Saya nak duit ni balik kepada hampa semua balik. Adakah benda tu salah? Jadi kenapa saya wujudkan koin? Koin tu bukan mata wang. Saya sengaja propaganda dekat Twitter, dekat semua platform bagi tahu mata wang baru. Apa respon hampa semua? Kan hampa just respon pada tajuk. Hampa tak respon pada apa yang saya bercakap secara live, saya bagi penerangan, hampa tak follow. Hampa tak tahu apa-apa. Itulah yang membuatkan Bank Negara pun, okey, Bank Negara, official account Bank Negara dekat Twitter pun follow saya. Okey. Kalau saya salah, dah lama dah saya kena. Dah lama dah saya masuk dalam. Tapi saya berani berjalan, saya tahu saya buat benda yang betul, tak ada satu sen pun yang pernah tercicir. Jadi sebab tu saya berani berjalan. Hampa cakaplah macam mana, ugutlah macam mana, saya tetap tahu saya buat benda yang betul.
Sebab itulah saya buat sistem transparent. Sebab saya tak nak ada ruang yang gelap, yang tak ada siapa nampak ruang ni. So akhirnya bila semua orang nampak, itulah cara saya pastikan semua orang tahu tak ada penyelewengan berlaku dekat sini. Walaupun hampa tak tengok audit yang sebenar, hampa tengok yang ni pun hampa dah faham bagaimana duit masuk sampai duit keluar tu setiap sen kita tunjuk. Okey. So tadi saya cakap apa? Duit lebihan tu saya nak pastikan kembali balik kepada rakyat. Okey. Dan konsep ni saya gunakan coin. Bila hampa menyumbang, hampa dapat coin. Dan hampa jangan sesekali rasa hampa beli coin. Hampa buat untuk kita bangunkan hub, nak kawal harga, itu tujuan dia. Jangan sampai nanti saya hide hampa punya coin sebab hampa ingat hampa beli coin. Lain kali nanti okey saya padamlah hampa punya coin, jangan bagi siapa pun nampak, tapi ada. Jangan sampai macam tu pula. Saya hadiahkan supaya satu hari nanti bila duit ni banyak, hampa lah dapat balik duit ni. Okey. Saya nak pastikan benda ni kembali balik kepada semua penyumbang. Itu pun salah. Okey. Ini bukan hang beli coin, ini bukan hang beli kripto. Okey. Ini bukan pelaburan. Janganlah melabur. Kalau hang punya mindset nak buat duit, kalau hang punya mindset pelaburan, semua benda hang nak buat duit, kalau hang punya mindset macam ni, memanglah hang akan cakap, oh beli coin dapat ni. No, janganlah fikir beli coin. Itu saya bagi free. Okey, hampa dapat free tu kosong, tak ada nilai pun. Okey, ada orang dia ada sampai 50 keping coin, 50 coin, tapi tak ada nilai, kosong. Okey, kosong, tak ada apa. Jadi saya bagi percuma, kosong. Jadi sebab satu hari nanti saya tahu ada duit lebih, saya nak pastikan duit lebih ni pergilah kepada hampa. Itu pun hampa mengecam kata, oh saya ni scammer. Kalau saya scammer, janganlah bagi, lebih baik saya simpan. Simpan je lah dalam yayasan tu. Nanti senang-senang saya bolehlah lari ke Europe, Europe ke, pergi negara lain ke, hilang terus. Lebih baik saya buat macam tu, tapi tak nak. Bukan itu tujuan sebenar. Okey, itu adalah kefahaman hampa semua yang mana saya rasa benda ni tak salah. Saya rasa tanggapan hampa punya pendapat, kecaman hampa tak salah. Sebab hampa semua dah pernah melihat betapa banyaknya scammer. Betul tak? buat kutipan, ambil tapi bila dah kutip, duit yang sampai tu sikit je. Seolah-olah macam dikutip banyak tu. Rupa-rupanya dikutip banyak, lepas tu disimpan semua yang lain dia bagi sikit. Kan? Hampa pernah tengok kan? Disebabkan situasi inilah yang saya bangunkan misi rakyat, tabung yang transparent terus. Sebab itulah bila saya wujudkan macam ni, scammer-scammer dah tak boleh buat kerja. Sebab mereka dah tak laku. Nak menipu tu dah tak boleh dah. Tiba-tiba ada misi. Sebab itulah saya wujudkan transparent. Lepas tu hampa kata, saya pun scammer juga. Macam manalah muka ni nak jadi scammer? Pergi mana-mana pun orang kenal. Saya nak hidup tenang pun tak boleh. Jadi fikirlah betul-betul apa yang hampa cakap ni sebenarnya hampa dah tengok tak? Hampa pernah tengok tak sistem misi? Hampa pernah tengok tak bahagian reset? Kalau tak pernah tengok, install app misi. Memang saya bangunkan benda tu khas untuk rakyat. Saya ni dah pernah berduit lah. Saya dah pernah berjuta. Saya dah pernah kaya. Jadi saya tak suka bila saya kaya ni. Untuk apa dah? Seorang-seorang je ke? Lebih baik saya buat sesuatu untuk rakyat. Jadi kalau hampa tengok dekat misi tu, saya buat food delivery, saya tak charge vendor, tak ambil untung pula. Ramai orang pening kepala, Faiz macam mana nak maintenance? Saya otak matematik, ada cara saya buat. Okey, ada cara yang tak salah, ada cara yang saya buat. Hampa tak akan faham benda ni dan saya tak akan cerita benda ni. Sebab kalau saya cerita, ramai orang akan cuba jatuhkan. Okey, benda ni hanya saya sebab saya otak matematik. Kalau orang yang otak-otak bisnes ni, hampa akan faham apa cara yang saya buat. Sebab tu dia boleh maintain. Hampa tahu tak? Sistem ni dia boleh self-maintainer. Okay? Dia akan self-maintain seumur hidup. Sampai bila-bila pun dia tak akan jatuh. Sampai bila-bila pun dia akan terus
ada cost maintenance yang boleh dibayar. So jangan bimbang, saya otak matematik, saya tahu macam mana saya buat. Sebab tujuan sebenar misi dibangunkan adalah untuk hampa semua. Sebab tu saya bangunkan free food delivery, vendor guna percuma. Hampa boleh tanya semua vendor, depa syok tak? Depa boleh kekalkan harga untuk depa boleh kekalkan harga, untung 100%. Lepas tu boleh pay out every day, every time, bila-bila depa nak. 24 jam duit masuk tu dalam akaun bank depa. Jadi hampa rasa vendor-vendor, peniaga-peniaga suka tak benda ni? Malah kita buat kerja gila pula lepas ni. Misi Farm. Lepas ni peniaga-peniaga nak beli barang, order dekat Misi Farm je, harga dari ladang ni, harga yang terendah, tak pernah depa dapat harga macam ni, hantar sampai ke kedai depa. Lepas tu depa boleh mula turunkan harga makanan depa lagi. So, nampak tak kerja gila apa yang kita buat ni? Vendor guna percuma sistem misi, tak bayar yuran, tak bayar 1 sen pun dekat kita. Okey, guna percuma seumur hidup. Lepas tu rider. Sebab hampa tak tahu ni apa yang kita buat ni. Rider misi. Okey, hampa nak dengar betul-betul ni. Rider misi. Rider misi, depa dapat upah upah ikut jarak. Okey, upah ikut standard jarak. Itu upah. Yang kedua, depa dapat passive income. Kan saya cakap, saya ni otak matematik. So ada cara saya susun passive income seumur hidup. So rider, walaupun dia berhenti sebagai rider, duit terus berjalan. Sebab saya ni tak suka fikir apa-apa sekerat jalan. Saya suka fikir sampai mati. Abah saya ajar macam ni je. Abah saya cakap, apa yang hang nak buat, fikirkan untuk selama-lamanya. Jadi sebab tu saya bangunkan apa sahaja pun untuk seumur hidup. Jadi rider ni seumur hidup dapat passive income. Bukan sikit passive income, 1%. 1% daripada total jualan. Contoh kalau jualan tu RM50, so dia dapat 1% daripada RM50. Besar ke sikit? Cuba bagi tahu saya, besar ke sikit? Itu adalah rider. Kemudian rider, depa beli baju misi, beli beg misi untuk delivery. Depa beli. Lepas tu saya bagi balik duit depa. Depa dah lah bawa keluar duit 163 beli baju dengan beg, baju 2 helai, RM163. Lepas tu saya bagi balik RM163 depa. Selepas depa capai 300 order yang pertama, saya bagi balik duit 163 campur 150 hadiah lagi, dapat RM313. Jadi depa dapat duit lagi. Cuba hampa bayangkan, kenapa saya buat semua benda ni? Untuk duit kah? No, saya buat benda ni untuk hampa semua. Untuk vendor, untuk rider, untuk semua rakyat. Saya buat untuk hampa semua. Sama ada hampa sokong ataupun tidak, sama ada hampa kecam ataupun tidak, tetap untuk hampa semua. Satu hari nanti hampa lah yang akan dapat benefit-benefit ni. Nanti satu hari nanti hampa lah yang beli dekat Misi Farm nanti. Hampa nak benda murah, semua pergi dekat Misi Farm nanti. Percayalah benda ni akan berlaku. Sebab tu saya cakap, orang yang mengecam ke apa semua, satu hari nanti kita akan berkawan. Satu hari nanti kita akan bersahabat. Sebab saya tak pernah pun membenci hampa semua. Saya buat untuk hampa semua. Saya anggap kita semua ni sebagai satu keluarga. Saya buat untuk adik-beradik ni, untuk hampa ni. Satu hari nanti hampa akan faham. So food delivery tu saya bangunkan percuma. Hari ni ramai orang pakai beli makanan harga murah tu semua percuma. Jadi so celah mana yang katakan bahawa saya ni scammer? Okey. Untuk pengetahuan apa, food delivery untuk vendor dan juga rider total dah berjuta ringgit yang telah di-generate. Untuk peniaga, untuk rider, dah berjuta ringgit. Okey, bukan ratus-ratus ribu tau, berjuta ringgit. So benefit dia siapa? Vendor. Okey, rider, rakyat yang membeli apa semua tu, dapat harga kedai. Untuk apa? Okey, apa lagi? Lepas tu saya bangunkan sistem donation.
sistem donation tu supaya pantas. Kita nak tolong apa-apa jadi pantas. Okey. Okey. Tadi saya nak cerita tentang programming. Okey. Siapa nak tahu tentang programming? Sebab programmer-programmer dah mula salah faham tentang apa yang saya buat ni. Diorang dah mula bercakap-cakap. Bukan sahaja programmer-programmer lain, tetapi termasuklah programmer yang pernah yang saya pernah nak berikan tugasan ni kepada diorang. Jadi diorang pun bersuara tentang misi. Jadi macam-macam pendapat, macam-macam salah faham. Sehari saya nak cerita. Kan apa mesti ada baca isu ni dekat Facebook kan? Semua orang melontarkan macam-macam kisah. Jadi sehari saya nak cerita kisah yang sebenar.